Ni bab mana ni? Tayamum. Baru mula ke lebih ya? Baru masuk pasal fi tayamum. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslu fit tayammumi. Yang baca faslu tak apa. Faslu fit tayammumi. Asal takdir dia hadha lah. Hadha faslu fit tayammumi. Ini mana ni? Dia asal tak ada ini tu. Ini tu asal daripada hadha tadi lah. Dia khabar. Jadi faslun tu orang ngaji dia khabar li mubtada'i mahzuf takdiruhu hadha. Ini pasal pada menyatakan tayammum. Ini tu mana? Ini kena pada perkataan yang lagi akan datang. Perkataan nak mai lagi ni. Tu. Ini suatu pasal, yakni satu penceraian masalah. Ambil 2-3 kali kita bahas pasal tu kan. Pada menyatakan tayammum, menyatakan hukum tayammum. Gitu. Nak menyatakan hukum tayammum. Ni tayammum ni pada mana lughahnya, pada mana asalnya, mana lughatan, mana al-qasdu. Qasad. Banyak tu lah. Mana tayammum pada lughah, mana al-qasdu. Pada syaraknya apa mana tayammum ni? Mana isalut turab at-tahur lil wajhi wal yadain. Mana isalut turab, mana menyampaikan tanah. Isalut turab, mana menyampaikan tanah tadi ni at-tahur, yang bersih. Lil wajhi, bagi muka, wal yadain, dan bagi 2 tangan. Pasal apa kita sampai tu? Badalan anil wudu'i, kerana ganti daripada wudu. Hal keadaan kerana ganti pada wudu. Tu mana tayammum lah. Gitu. Ataupun au ghusli, ataupun ganti daripada mandi, ataupun au ghuslil adwi, ataupun ganti daripada membasuh anggota. Tak ke bila kita tayammum, kita ada balut sini, kita ambil sini, kita tak boleh basuh ni, kita tayammum kan, ganti lah. Ataupun ganti dari au ghuslil adwi, ataupun ganti daripada basuh anggota. Tapi lagi kata dia bi syara'ita makhsusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu. Bi syara'ita makhsusatin, dengan beberapa syarat tertentu. Tu makna tayammum. Tapi kalau tengok dalam at-ta'rifat Imam Jurjani, dia buat begini. Qasdus sa'idut tahir. Sa'idut tahiru, maksud dia qasad tanah yang bersih, wasti'maluhu, dan menggunakan dia bisifatin makhsusatin, dengan sifat yang tertentu, li izalatil hadas, kerana menghilangkan hadas. Tapi kita tengok atas ni lebih cok, lebih cantik dia punya takrif dia ya. Itu makna tayammum. Nak nyata pasal ni, pasal tayammum ni. Tayammum ni 2 lah, 3. Maksud dia 1 ganti daripada wudu, ataupun ganti pada mandi, ataupun ganti daripada basuh anggota. Jumpa tak? Baik. Jadi tengok nombor 2 tak kat tepi. Nombor 2 kat tepi tu. Kecil kat atas kali tu. Dan telah ijma' sekalian ulama. Ijma' atas, takluk situ. Ijma' atas bahawasanya tayammum itu tertentu ia tayammum tu pada muka dan 2 tangan jua. Nampak tak? Itu ijma' ulama. Ini tidak ada khilaf ni, ijma' lah. Pasal ayat Quran bumai gitu dah. Ini ijma' ulama. Maka tidak ada khilaf. Bagi siapa kata tak ada 3, kufur je. Gitu. Pasal ijma'. Dan jika tayammum ia daripada hadas besar sekalipun, tu royah kata tertentu tangan dan muka. Walau tangan dan muka, hantu kalau ganti daripada hadas besar, walaupun tu makna dia gitu. Tu, jika tayammum itu daripada hadas besar sekalipun, apa makna sekalipun? Muka tangan juga, walaupun ganti daripada hadas besar. Jikalau tayammum daripada hadas besar sekalipun. Nampak tak?
tu jika tayamum itu daripada tu orang mengaji dia panggil an apa lil badal. Dia harap tu an hadasil akbar, dari an dia panggil an lil badal, yakni ganti daripada hadas besar. Jika tayamum itu daripada hadas besar, apa makna daripada? Ganti daripada. Tu maknanya. No, ganti daripada hadas besar sekalipun. Tangan muka dengan tangan juga. No. Gitu. Jangan buat lagu saya ada riwayat kalau tak silap Sayyidina Ali dia mimpi pergi musafir dengan Nabi, mimpi tengah padang pasir. Bila mimpi ganti pada mandi ni bergubang dalam tanah lah, dalam pasir bergubang main-main tu apa tikus saja tepung. Nabi ni awak Ali, so aku mimpi malah ganti pada mandi. Lepas tu ayat tu lah, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah wamsahu bi ta'idan tayyibah wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Dah tu sapu di muka dan dua tangan daripadanya, walaupun kerana ganti pada wuduk ke, ganti pada hadas besar ke, ataupun ganti daripada tak boleh basuh anggota. Dua benda tu ijma' ulama. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat tayammum tu kata dia 6 perkara. Apa syarat apa ni? Tulis syarat sah tayammum. Bermula syarat tayammum, yakni syarat sah tayammum tu. Kata dia 6 perkara syarat sah tayammum. Apa makna syarat sah tayamum? Yakni boleh dan harus kita tayamum. Kalau ada syarat ni, boleh harus kita tayamum berusaha. Kalau tak ada 6 perkara ni, tak ada 6 syarat ni, tak sah kita tayamum. Itu makna syarat sah tayamum. Apa makna syarat sah? Makna dia yang boleh dan harus kita tayamum. Ada 6 perkara. Hak ni 6 perkara ni campur antara tayamum sebab sakit. Maka 4 perkara. 4 perkara ni 4 syarat lah. Dan tayamum sebab ketiadaan air tu 5 syarat. Campur sekali lah. Campur sekali. Kita 6 perkara ni campur antara tayamum sebab sakit. Sebab sakit tu ada 4. Sebab ketiadaan air tu ada 5 syarat. Ada 6 ni. Maksud dia kira sekali je lah. Boleh tak? Gitu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Pertamanya daripada 6 tu, tahqiq uzur. Tahqiq uzur. Apa makna tahqiq ni? Tahqiq ni makna uzur sungguh. Lemah daripada menggunakan air dan memakai air. Misal guna, tak ada air. Misalnya lah. Tahqiq ni, tahqiq uzur makna kejap. Tahqiq tu kejap uzur daripada apa? Uzur daripada memakai air lah. Misal kalau tak ada air lah, mana tahqiq asal maknanya mana isbatul masail bil adillah, mana menetapkan masalah dengan dalil. Tu makna tahqiq. Ini yang ulama kata qaul yang tahqiq, qaul yang tahqiq mana mengisbatkan, menetapkan dalil bi adillah dengan menetap isbatul masail, menetapkan masalah bil adillah dengan dalil. Tu tahqiq. Tetap masalah mana dalil pok lah. Tu tahqiq lah kau tu. Ni mana dia kita ada dalil pasal apa? Tetap tak ada tak ada ayat misal kita kata dah. Contohlah tu. Baik. Tahqiq uzur mana tahqiq daripada memakai ayat. Dengan sebab apa? Dengan tahqiq tu dengan sebab safar. Dengan sebab safar. Baca lagi tu. Dengan sebab safar. Apa safar ni? Sebab jalan. Sebab safar ni mana berjalan. Sebab safar. Atau sakit. Dengan sebab sakit. Tak boleh menggunakan air lah sebab sakit. Safar. Hak safar sakit tadi ni walaupun ada air. Nampak? Sakit tadi ni walaupun ada air. Terbeza tayamum dengan sebab tidak ada air. Dan sebab sakit lah. Ada terbeza tu. Hak boleh guna air lagu lain. Hak ni air ada tapi tak boleh
Guna sebab sakit. Hak safar tadi ni sebab tak ada Pasal apa dia tentu dengan safar? Tak pernah fikir. Sebab apa dia dah sebab safar. Oi, kalau tak safar tak ada ayat tak boleh guna. Tapi dia tentu dengan safar. Dengan perjalanan tu. Ni zaman berjalan buka RNR lagu kita ni. Boleh mana? Keluar padang siap macam Madinah nak pergi Mekah tu kita nak pergi Yaman nak pergi mana tu dah. Keluar tu dah ayat kita RNR tak penting. Hal lagu tu boleh ke? Tak boleh. Dia ada ayat. Boleh tak? Gitu. Walaupun musafir. Tapi pasal apa dia tentu dengan safar ni? Masalah dia tentu dengan apa? Dengan safar. Ulama kata waqasus safar bi zikri, dia tentukan dengan menyebut safar tu. Dengan berjalan tu li'anna faqdil ma' yaghlibu fihi, kerana ketiadaan ayat tu ghalib pada musafir. Ghalibnya lagu tu dah orang dulu. Dia takkan bawa ayat bertong-tong. Betul tak? Dia bawa ayat dalam ni, bawa ayat ni. Ada ayat tapi untuk guna minum menatang lagi. Bila nak ada ayat nak guna ambil wudu. Sebab tu dia tentu tu. Kata ghalibnya musafir ni memang tidak ada ayat zaman tu noh. Zaman tu. Ghalibnya. Wa illa fal midaru ala al faqdil ma' fi safar aw fil hadar. Melainkanlah qada atas apa tak ada ayat dalam musafir ataupun pada hadir, tak kira lah kan. Tak ada. Tapi pasal apa disebut safar, kebanyakan ghalibnya pada safar memang tak ada ayat. Itu ya sebab. Bukan masalah ketakik uzur sebab safar dia boleh guna ayat apa? Boleh tayamum tak? Dah waktu hadir pun kalau tak ada ayat boleh tayamum, boleh mana? Gitu. Tapi dia sebut safar tu kerana ghalibnya pada safar memang tak ada ayat. Hadir ni ghalibnya ada ayat. Tapi kita tak menafikan mungkin jadi kering sampai tak ada ayat hanya taruh untuk bermakan, kita tak nafi benda tu kerja Allah Taala. Nampak dah? Bila sampai tarah tu hadir pun boleh tayamum patu. Gitu. B. Dengan sebab safar atau sakit, dengan sebab sakit. Hasil sakit tadi ni dia ada banyak jenis pula dah. Sakit, mana sakit mana hasil sakit apabila guna ayat. Tak semestinya sebab sakit. Dia ada penyakit dia baik, tapi kalau kena ayat hasil jadi sakit. Pun kira tahqiq uzur. Jadi sebab sakit. Hasil mana berlaku sakit. Ataupun dia sakit dia kurang, tapi kalau guna ayat bertambah sakit. Tu pun nama sakit juga. Masuk dalam sakit juga. Nampak tak? Dia kau bertambah sakit. Yang ketiga ulama kata, dia lambat sembuh. Dia penyakit dia tu ada. Boleh nak guna ayat, boleh. Tapi kalau kena ayat jadi lambat sembuh. Kira masuk dalam sebab sakit juga. Boleh faham? Dia lambat sembuh kalau guna ayat. Yang keempat ulama kata cacat celah. Maksud dia jadi cacat yang lebih celah. Dia penyakit tu kalau doktor jangan kena ayat, dah tak apa kalau kata kena ayat ni, tapi dia timbul jadi hitam, dia tak hilang. Menisai kita dah. Kuih celah penyakit tu, nampak tak? Jadi bila dia break pun bertinggal parut, berjadi celah lah kot muka, pun masuk dalam sakit. Nampak tak? Dia fikir tu. Dia masuk dalam sebab kalau guna ayat jadi kuih celah. Maka ni dinamakan tahqiq uzur pada menggunakan air dengan sebab sakit. Wa imma dia hasil jadi sakit ataupun bertambah sakit ataupun lambat sembuh ataupun cacat tu semakin jadi celah. Kalau guna ayat lah. Maka ini dinamakan tahqiq uzur dia. Daripada menggunakan air dengan sebab sakit. Hak ni yang ulama kata husuluhu au ziyadatuhu au bat'ul bir. Ulama kata hasilnya husuluhu lagi tak Arab, au ziyadatuhu atau bertambah sakit, au bat'ul bir ataupun berlambat baik. Au shinul fahish fil a'dha ataupun jadi celah yang bersangkutan pada anggota bi khilafil yasir. Ulama kata bersalahan sikit ka qalil sawad, macam bersalahan sikit kalau kata ni jadi hitam kik-kik itu lah. Itu tak apa. Bi khilafil fahish fil adwi batin.
bersalahan dia jadi cacat pada anggota hak batin. Pasal apa? Fala athara lidzalika, kerana dia tidak ada kesan. Kalau jadi anggota hak batin itu dia tak ada kesan. Dia tak ada kesan tak apa. Itu tak masuk dalam tahqiq. Hak tahqiq ni kalau ulama kata hasil ataupun bertambah ataupun lambat sembuh ataupun cacat celah, maka di situ maka dia panggil uzur tahqiq, uzur kerana sakit. Itu. Gitu. Sakit maka tak boleh guna ayat. Baik. Itu yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala, dan keduanya daripada 6 masuk waktu sembahyang dengan yakin. Nampak tak? Masuk waktu sembahyang dengan yakin. Pasal apa? Pasal apa kena tunggu masuk sembahyang? Kena dengan yakin, tulis sikit ke bawah tu. Atau zon, bawah yakin tu. Celah tu ada di situ kan. Di situ dia kata dengan yakin, bawah yakin tu buat surat sikit atau zon. Pasal waktu ni dia boleh dua lah. Satu yakin pasal ataupun dengan zon lah. Gitu. Atau zon. Masuk zon dan masuk waktu tu. Yakin masuk waktu. Baru dia boleh tayamum. Pasal apa? Dia tak macam dengan wuduk. Wuduk ni boleh tayamum, boleh ambil wuduk siap-siap lah. Kita subuh tak masuk lagi. Ni subuh tak masuk lagi. Kita nak ambil wuduk siap-siap. Boleh nak mayang subuh tu. Pasal ulama kata kerana bahawasanya tayamum ni taharah yang darurah. Taharah yang masa darurat. Lepas tu ulama kata fala yasihu tayammumu, tiada sahlah oleh tayamum tu laha bagi dia tu qabla duquli waqtiha, sebelum daripada masuk waktu dia. Maka tak sah. Pasal apa? Li'annahu taharatun daruratun. Kerana dia tu taharah yang pasien darurah. Nampak? Jadi bila dia tu darurah, dia kena tunggu masuk waktu. Dia tak sama dengan ayat. Masuk waktu wa imma masuk dengan yakin ataupun masuk dengan zan. Gitu. Maka tiada sah tayamum tu taprek pada syarat kedua. Taprek pada syarat. Syarat yang kedua mesti masuk waktu. Kalau dia ambil dah tak masuk waktu. Nampak? Dia masuk ambil siap-siap. Tak masuk dia tayamum siap-siap, tak masuk waktu. Tengok dia kata, maka tu dia buat cabang lagi lah pada syarat kedua, syarat dia kena masuk waktu dah. Maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya, yakni pada masuk waktu. Kalau itu tak boleh. Nampak? Duk syak. Kalau dia duk syak, masuk ke lagi, pergi nak tayamum, tak boleh. Tak sah. Pasal apa? Kerana syarat dia kena tayamum masuk waktu dengan yakin atau zon. Kalau dia duk syak tak memada, tak sah. Nampak tak? Orang yang syak padanya pada masuk waktu syak. Mana syak ni mana idrakut tarafain ala sawa. Mana dia dapat dua tepi sama-sama. Kalau kata kati ni duduk sama banyak gitu. Dia tak berat belah mana? Kalau berat belah ni dia zon lah ni. Berat belah ni tu tak akan sama lah daripada syak ke tu tak pakai lah. Gitu. Gitu. Dia maksud dia idrakut tarafain, dia dapat dua tepi tu ala sawa. Sama-sama. Kalau dia rojih belah berat belah zon tak apa. Gitu. Walaupun dia dah masuk waktu walaupun dia masuk waktu tapi dia masih duk syak, tak sah. Dia kena zon ataupun kena ijtihad lah tu. Nampak tak? Berlaku dengan ijtihad. Baik. Dan jika berbetulan tu Bang Syah tanya saya lah. Royah jika tu royah bagi kata tak sah. Royah ni mana dia kesudahan. Dia syak tapi waktu masuk dah. Nampak? Lagu macam tanya lah. Walaupun masuk waktu tapi dia duk syak lagi. Tu royah bagi tak sah kerana tayamum tu taharah darurah tu jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Nampak tak? Walaupun duduk dalam waktu dah. Tapi dia duduk atas syak. Nampak? Gitu. Syak tak habis. Syak tak habis. Bila berhilang syak tak nak buat lagi lah. Istihad. Nampak tak? Istihad. Pergi tengoklah jam lah. Masuk dah ni. Masuk maghrib 7.30. Lah pukul 8. Takkan tak. Nampak kita kata lah. Pukul 8. Kalau tak tengok tak tahu Pergi guna.
Walaupun berbetulan waktu sekalipun, kalau duduk syak, maka hukum dia tidak sah. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun, jika tu maksud dia royah bagi kata tak sah. Kerana dia pasien darurah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Boleh noh? Dan ketiganya daripada 6 tu. Hak ni tayamum kerana tidak ada ayat. Hak ni tayamum sebab tak ada ayat. Hak tadi tu tak kena, hak tu tadi tu dia nak bang tahqiq tu wa imma sebab sakit atau sebab siapa tak boleh lah. Hak tu apa yang kedua tu dia nak bang kena bak syak tu tak kira lah sama ada orang musafir ataupun orang hadir kan, orang sakit ke. Baik, yang ketiga ni. Tiga ni hak daripada 6. Hak ni masalah kerana tidak ada ayat lah ni. Mencari air. Wajib kena cari air pada tempat duduknya. Ini kita bahas sekok-sekok. Mencari air. Cari tadi tu siapa nak pergi cari? Ulama kata binafsihi, dia sendiri. Walaupun dia ada hamba. Atau boleh lagi. Mujak tanya dia tak abang lah. Au biman adana lahu fi talabihi, atau orang yang diberi izin kepada dia untuk mencari air tu. Kalau dia tak beri izin, dia kawan saya duduk cari mana abang? Tak boleh. Boleh faham tak? Ataupun dia ada hamba, dia pergi hampi tolong cari aku beri izin hantar air, ada ke tak? Ya Allah, seolah macam dia pergi cari. Kalau dia tak bagi izin, dia tak suruh, dia bagi izin. Seolah lagu dia tak cari. Gitu. Cari itu dengan binafsihi, dengan diri dia sendiri. Inkana siqatan, tapi syarat inkana siqatan, syarat orang yang nak beri izin, dia nak beri izin tadi ni adalah orang tu siqah. Siqah ni tak lok-lang. Senang terjemah tu, tak lok-lang. Tak lok-lang. Apa tu lah? Apa dia mayuk lok-lang? Kalau adik adik tu tak lok-lang tu siqah lah tu. Tak lok-lang. Buat mayuk nak terjemah apa lok-lang ni? Jenis ni maksud siqah ni dah maksud dia orang adalah orang betul, orang tak ada bohong orang jenis orang Kedah panggil lolang. Kalau jenis lolang sat-sat melawak bohong lah, tu tak boleh. Nampak tak? Syarat orang yang nak pergi tu panggil lolang. Tak tahu lah sini jimuh apa lolang ni. kira pelawak tak boleh cari ya. Tak boleh. Dia ni siqah lah maksud dia. Orang siqah ni. Maksud dia tak lolang. Mencari ayat pada tempat duduknya, dia kena cari ayat. Mencari pada tempat duduk ni, yakni cari dengan sendirinya ataupun dengan mereka yang diberi izin oleh dia pada mencari ayat. Kait dia jika orang tu orang yang kepercayaan. Adapun kalau orang yang tak ada kepercayaan tadi, tak boleh. Baik. Pada tempat duduk. Ni tempat duduk ni nisbah pada siapa? Tulis sikit, nisbah kepada orang yang musafir. Tempat duduk dia ni kok tempat duduk dia. Nisbah bagi orang yang musafir. Selepas daripada masuk waktu nak cari ayat ni. Nak cari ayat ni bila? Ulama kata ba'da duqulil waqti. Cari ayat pun selepas masuk waktu. Yakin dah masuk waktu, cari. Tempat duduk gini, dia main 40 ekor unta ke orang zaman dulu dah. Mungkin di unta tu ada, unta tu tak ada, tempat duduk depa tu. Boleh faham tak? Gitu. Tempat duduk. Nak cari ni bila? Cari pun kena lepas masuk waktu. Itu. Nampak? Tapi kalau dia tuntut dulu ataupun dia cari dulu, ba'da duqulil waktu, falau talabahu qabla duqulihi lam yakfi. Kalau dia cari ayat tu sebelum pada masuk waktu, cari dah siap-siap dah. Saya kita nak masuk waktu ni. Dia kata agak-agak ni nak lohong lah. Pergi cari dulu. Ulama kata itu tidak memadah. Itu pun tak memadah. Cari ayat tu pun ba'da dukhulil waqti, selepas daripada masuk waktu. Tayamum pun telah lah lepas masuk waktu. Cari ayat pun kena lepas masuk waktu. Sebab tu. Tak tahu walaupun air ayat dia berlebih, dia cari. Tak boleh. Ba'da dukhulil waqti. Mungkin tak kira lepas masuk waktu kawan pergi guna jamu lokbau unta lembu lah. Gitu. Lepas hak yang sebelum masuk waktu tu tak boleh kira.
Masuk waktu dulu. Masuk dah waktu. Ceria tengok. Suruh kawan tu ceria. Pergi ceria tengok dah. Tak ada lah. Nampak ah? Tayamum. Ataupun dia cari sendiri. Habis tu lah. Tempat duduknya duduk orang yang hendak tayamum tu lah. Baik. Tempat duduk. Maksud dia tengok keliling lah. Tempat duduk dia. Tengok keliling. Dan pada taulannya, yakni pada kawan-kawannya. Dia tempat duduk dia. Beralih kanan tak ada. Kiri tak ada. Tak ada lah. Tak ada ayam. Belakang tak ada. Duduk sana di unta nak ada orang belakang lah. Kita kata lah. Tak apa ada duduk tengok dia yang ada. Tapi buat taruh makan. Tanya kawan lah. Pergi cari kat kawan sikit. Kawan yang dalam rombongan kita tu. Kawan kata, tak ada lah. Ada sikit taruh makan lah. Kita itu dah. Baik. Cari pada kawan. Maka jika tiada didapat. Yang ini tiada didapat akan layak tu lah. Pada ketika tu hendaklah mencari pada pihak kelilingnya. Maksud cari pada pihak keliling. Keliling. Tengok tu. Tengok kelilingnya. Belah tu. Keliling tempat duduk lah. Keliling tempat duduk. Apa keliling ni mana-mana? Ulama kata minal jihatil arba', daripada jihad yang 4. Kanan, kiri, depan, belakang. Bawah tak lah. Nak korek lah tu. Jihad keliling dia. Keliling dia 4 jihad. Minal jihatil arba', daripada jihad yang 4. Maksud dia ada kena kiri, kanan, depan, belakang. Tengok. Cari tengok. Tak ada juga weh. Pihak keliling tempat duduk. Baik. Nak cari tu ke mana weh? Mencari itu dengan takluk itu. Mencari itu dengan dilihat. Tengoklah. Dengan, maksudnya dilihat ni maksudnya tak payah pi. Ulama kata dengan dilihat. Apa makna dengan dilihat? Yang ni dengan ketiadaan pergi mari. Pi balik lah. Pi duduk tengok tentu tengok. Tak payah cari gitu lah. Tak ada kali ni. Jika kait lagi. Dengan tiada pergi mari tu, jika ada tempat itu bersamaan. Maksud dia rata. Macam dia tak ada bukit lah. Rata. Tapi kalau jika tempat tu dia tinggi rendah, hak tu saya dia kena pi. Pi qadar mana? Qadar penglihatan mata. Penglihatan mata iaitu qadar sampai nak panah lah. Nak panah nak jauh mana weh? 100 meter kuat tu ya. Jangan baca hak yang something wrong, hak sahabat, hak yang dia seorang sampai 1 kilometer tu. Tu agak-agak nak panah biasa lah. Nak jauh mana 100 meter jauh panah. Qadar ni. Fa in kana bi mustawi minal ardi, ulama kata kiranya samalah bumi tu. Fa in kana fiha irtifa' wa inkhifad, kalau kira tempat tu dia tinggi dan dia rendah, ada tinggi rendah maksud dia tengok tu dia, ni kan dekat dengan dia tu kini kereta tu ada goan tinggi. Pada ketika tu taraddudu qadara nazarihi, maka dia pi balik tu qadar nampak mata. Apa qadar nampak mata ni? Kalau ikut sama tu nampak jauh. Tak, takat qadar nak panah. Gitu. Qadar jauh nak panah. Habis. Dia tak puas hati weh. Dia naik pergi cari tu. Naik baik atas bukit tu kan. Tengok, tak ada je. Tapi dia tak puas hati. Pasal belah-belah nu ada yang. Dia faham itu. Tengok. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Maka jika diwahamkan ada air. Dia duk waham situ. Dia tak puas hati kok. Duk waham ada air. Belah-belah tu. Pada ketika tu hendaklah, yakni wajiblah pergi ke tempat yang diwahamkan itu. Dia kena pergi dengan duk waham tu. Baik tu waham ni pun dosa ni. Yang duk waham terus-terus. Tahu kita. Tempat yang pergi ke tempat yang diwahamkan itu. Baik. Sekira-kira tu taswir bagi kata pergi tu. Nak pergi ni jauh mana? Ada waham dah. Dekat dari sini pi sampai ke Kuala Lumpur. Waham ada yang. Tapi dah pada masa ada dah. Qadar sampai nak panah je tu aja. Lepas pada tu waham tak pakai. Iaitu apa dia tu? Qadar sampai nak panah tu.
Jauh mana yang kata qadar anak panah? Nak kena ukur pula dah. Iaitu, tu. Qadar sampai anak panah tu, jika hasil sesuatu daripada bahaya ataupun kecemasan, tulis tu. Jika hasil sesuatu, ini sesuatu daripada bahaya ataupun kecemasan. Hasil mana berlakulah. Terjadi sesuatu kecemasan ataupun bahaya, sampai suara teriaknya kepada taulannya. Teriak ni meraung. Bukan teriak itu. Woi, keluar ya. Sampai suara teriak, suara meraung dia tu kepada taulannya, kepada kawan-kawannya. Qadar jauh mana agak-agak. Sampai gitu. Kita boleh carikan. Kita rumi boleh carikan. Teriaknya. Tu masalah. Teriaknya. Mana meraung dia kepada taulannya, pada kawan-kawannya lah. Baik. Jadi ketika dia riau, dia teriak dengan nak meraung berderah tu, kawan-kawannya ketika tu genduk kena. Serta mereka itu, serta tulis sewaktu. Serta tu mana sewaktu. Serta yakni sewaktu mereka itu, kawan-kawan ataupun taulan tadi, dalam hingar bangar. Maksud dia, mereka duk ingat, kita meraung tu mereka boleh dengar. Maksud dia, tak jauh mana lah, boleh faham tak? Kalau dalam mereka duk sengap, mungkin jauh lagi lebih-lebih. Tu keadaan tu. Dia bukan teruk sangat cara dia pun. Agak kita keluar dalam depa duk hingat cakap dia pun, depa boleh dengar suara meraung kita tu dah. Pada ketika tu banyak tu lah yang dia tuntut kita pi cari. Kalau duk faham. Betul tak, jangan duk faham tak tahu lah. Baik, maka jika tiada apa tu? Tulis, maka jika tiada dengar. Tiada yang ini tiada dengar. Dalam maksud dia, kalau dia pi agak-agak, kalau dia pi jauh tu, kalau dia meraung, dia pun tak dengar lah. Dalam tu, kalau dia pun tak dengar, pada ketika tu, hendaklah ia tayamum. Apa mana hendaklah? Wajiblah ia tayamum. Bakal dia tayamum ketika tu. Ni yang kata ni, Matul'ul Badri ni bukan pulut lemak. Takdir belakang-belakang. Gitu. Wajiblah ia tayamum. Ketika tu wajib tayamum. Tak? Tuntut. Habis. Boleh faham tak? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempatnya daripada 6. Keempat ni tayamum sebab apa ni? Ni sebab sakit. Nombor 6, nombor 4 ni sebab sakit. Nombor 3 tadi sebab sebab ketiadaan ayam. Nombor 4 ni sebab sakit. Ni sebab sakit tak ada masalah. Betul tak? Masuk waktu ya tayamum lalu. Baik. Keempatnya kata dia uzur memakai ayak. Sakitlah tu dah. Ayak ada tapi uzur. Uzur ni ulama kata syar'i atau hissi. Sama ada pada syarak ataupun pada luaran, pada hissi, pada anggota. Uzur memakai air. Dengan macam memaki tu. Dia boleh belakang tu hak melarang ni, memaki boleh. Memakai sopa kita bila gulai guli. Gawalam ya, boleh baca gulai, boleh baca guli, boleh baca. Tu kitab tu keladi kaldai, boleh baca belakang lah. Gitu. Haram makan gulai keladi yang mampu. Baik. Jadi uzur memakai uzur tadi ni pada apa? Ulama kata sama ada pada syar'i lah ataupun pada hissi. Hissi macam tadi lah, hasil sakit, tambah sakit, cela lambat baik, tu pada hissi lah tu, ataupun pada syarak. Uzur. Mana uzur ni mana? Ma yata'adzaru 'ala al-mar'i bihi mudiyyu 'ala mujibi syar'i illa bitahammuli daruruz zaid. Gitu dah jadi lah. Barang yang ya ta'adzarah, yang uzur atas seseorang dengan dia baik. Tahu nak dia? Dengan bahawa takut daripada memakainya. Tu dengan tu taswir bagi kata uzur ni kena dengan bahawa takut daripada memakainya, memakai ayak. Takutlah. Kalau aku pakai ayak ni jadi kena memakainya, makai ayak. Takut apa? Takut atas hilang nafsu.
Hilang nafsu. Apa hilang nafsu? Bukan tak ada nafsu. Hilang nyawa weh. Nafsu tu nyawa lah. Hak tu pada syarak. Kalau gagah kena ayak mati. Datuk kata. Hak tu pada syarak. Gitu. Semayang boleh pergi berhenti waktu tu. Tu hilang nafsu. Nafsu ni nyawa. Nafas. Boleh baca. Kalau baca nak pergi elok, hilang nafas itu dia hilang apa tu? Dia tu dia hilang apa? Nafsu. Hilang nafsu. Tak apalah. Kenalah. Hilang nafsu. Nafsu tu mana? Nafas. Nafas. Hilang nafas. Boleh baca itu. Hilang nafas malah hilang nyawa. Tu uzur syar'i tu. Hilang roh. Nafsun di mana roh. Atau manfaat anggota. Hak tu pada haisi nampak tak? Hak awal tadi pada syar'i. Tu. Syar'i, hak ni pada haisi. Pada haisi ni manfaat anggota. Maksud dia kalau dia guna ayat, anggota yang boleh guna ni hilang manfaat. Jadi doktor kata kalau hang kena ayat ni, pakai lumpuh dah hang. Nampak? Tu pada haisi. Tu. Bi an yaqafa ala nafsihi al-hilak. Ulama kata bahawa takut atas dirinya celaka. Maksud dia matilah tu. Au ala manfaatil adwi talaf, ataupun atas manfaat anggota tu dia binasa lah. Binasa anggota dia. Dan masuk pada uzur. Apa makna masuk pada uzur ni? Yang ni masuk pada kata uzur juga. Tu mana tu? Dan masuk pada uzur, masuk pada kata uzur juga. Dia kira masuk uzur. Masuk oleh barang tu jadi paeh. Masuk oleh barang tu, ni kira panggil barang tu jadi dobit bagi kata uzur. Lagu mana yang kata kaedah kata uzur tu? Masuk oleh barang apabila ada air pada hampirnya. Tek tu. Tek tu. Boleh. Masuk barang yang apabila ada ayat pada hampirnya. Mana dekat dia, dekat orang yang nak tanya, ada ayat. Boleh faham? Ada ayat. Dan jika dikosotkan dia, dan jika dikosot, apa mana dikosot? Tulis bawah dikosot. Tak faham tu. Dan jika hendak pergi kepadanya, tu mana dikosotkan dia. Mana kosot, mana kita niat nak pergi ke dia. Dia kosot dengan mana kata hendak pergi kepada dia. Takut ia. Dia jadi takut. Hampir dari sini kereta tu ya. Ada ayam. Duduk lautan cerita dia. Duduk dengar dah ayam. Duduk bro sungai lah. Dengar tu. Bukan jauh mana pun boleh dengar di sini kereta tu ya. Dekat lah kita dah kan. Dekat. Baik. Dia dan jika dia kosotkan dia kan ayat tu, maksud dia nak pergi kepada ayat tu. Takut ia. Jadi takut. Takut tu pertama takut atas dirinya daripada binatang yang buah. Ada rimau tang tu kan. Nampak? Takut atas diri dia. Walaupun ayat tu hampir, walaupun dekat pada tu lagi, tapi duk tahu tolong selah memang duk ada tang tu lah. Dia celapak api mampu lah. Maka masuk dalam kata unsur. Boleh faham tu? Gitu. Pasal apa? Kita nak kosok ke ayat tu tak boleh. Pasal takut. Atas diri dia. Pergi duk celapak je, ada rimau. Ada halangan. Satu. Atau seteru. Takut atas dirinya daripada binatang buas, ataupun takut atas dirinya daripada seteru. Seteru ni mana musuh. Daripada musuh. Takut daripada musuh. Musuh tu ada, tak boleh pergi. Atau takut ia atas hartanya daripada pencuri. Dah dia pergi, ni dia seorang. Aku tinggal pergi guru sapu. Nampak tak? Itu. Takut atas barang ni pun masuk dalam kata uzur. Syarak tu. Syaraknya dah masuk itu. Atas diri. Mana? Dah tak semesti itu perang. Tak semesti. Kira pi. Ataupun lagu ni kata ada ayat lah tu, tapi dia bertahan ni boleh pergi kena cukai pun masuk uzur. Cukai kerana cukai lain Islam tu masuk benda haram.
Satu dia panggil, bukan dia panggil cukai. Satu dia panggil apa? Cukai tu. Cukai ah? Bukan cukai. Apa? Tempat wayang. Baik, atau takut atas katanya daripada pencuri atau penyamun. Sama lah pencuri yang penyamun tu. Ataupun dia takut gini, takut atas dirinya atau bercerai daripada kawannya. Bercerai daripada kawan. Tahu bercerai? Kalau dia duduk sila berapi duduk kosot nak pergi ke ayam tu, kawan-kawan tinggal tinggal hilang dia. Tak pergi balik lah. Bercerai pada kawan. Masuk dalam kata uzur syar'i. Maka pada ketika tu maka hendaklah, yakni wajiblah ia tayamum pada segala yang tersebut. Tersebut ini, yakni daripada segala keuzuran ni. Yang dia tersebut daripada hak tadilah, takut atas dirinya. Binatang buas teru apa semua tu dah. Takut yang tersebut tu, maka ketika tu wajiblah ia tayamum daripada segala yang tersebut, mereka keuzuran yang tersebut. Masuk dalam uzur jugalah. Itu macam uzur apa tu lagi dah. Macam Tak kira. Hak sakit maklumlah ada ayat tu dia tak ada duduk kosong dah. Memang dia tayamum semata dah. Hak ni maksud dia walaupun sapar ke, walaupun dia hadir ke, tapi di kampung tu tak ada ayat tentu ya, sumber ayat. Tapi takut ada benda masuk. Gitu. Bukan semestinya musafir sebenarnya bagi kita abang tadi lah musafir pada kolipnya pada musafir tu tak ada ayat. Hak lain kering semua tinggal tang telaga tu, tapi telaga kita dah telaga daripada dum zaman dulu memang tanah kering tu. Kita tahu, tapi lepas tu depa kata ada rimau aku nampak kemarin duk celapak pi walaupun kita tahu ada ayat lah, kampung kita dah kering habis dah. Tang tu lah memang duk tahu memang tak nak kering semua mari kita nak pi tu takut masuk. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Habis itu dah. Dan kelimanya daripada 6. Ini tayamum kerana tidak ada ayat ni. Nombor 5 ni tayamum kerana tak ada ayat. Berhajat ia akan air. Berhajat ia siapa? Orang yang nak sembahyang tu. Berhajat ia musalli atau orang yang nak sembahyang tadi ni berhajat akan ayat. Kemudian daripada dituntuti akan dia. Apa makna kemudian daripada dituntuti? Kemudian daripada dicari akan dia akan ayat. Lepas pada dia cari tak ada. Lepas tu dia ayat ada, tapi ada di rumah ada ayat. Ada dalam timur. Tapi lepas tu dia bila masuk tu dia cari ayat. Kerana dahaga binatang tu. Selepas kerana dahaga binatang yang dihormati, yang dihormati oleh syarak. Boleh faham tak? Lepas dia cari ayat, maka tak ada juga ayat. Tapi ayat ada, tapi kerana binatang dahaga. Lebih lah abang kita makan tu ada lah sikit lagi dalam timur tu kan. Kalau pada qadar kita tu lepas dah, tapi binatang yang dihormati ni tekan lembu kita tak jemu ayat lah. Dia pun lepas ayat juga. Lepas tu dia cari tak ada ayat pada tiga tu. Walaupun di rumah ada ayat, tapi kegunaan untuk binatang tu wajib tayamum. Binatang yang dihormati oleh syarak. Apa makna yang dihormati oleh syarak ni? Makna dia ma la yubahu qatluhu, barang yang tidak diharus bunuh akan dia. Itu makna barang binatang yang dihormati. Binatang dihormati ni binatang yang tidak diharus kita bunuh. Itu makna dihormati syarak. Duk saya saja boleh, tapi duk bunuh tak kata wahala. Tak boleh. Kucing dia kata boleh bunuh, tak boleh. Kalau ada sebab ya Allah. Macam anjing pun dia bagi 3 juga. Anjing ni pun ada satu dia panggil kalbun lisaid. Tu haram kita bunuh. Untuk pemburuan dia ajak pandai apa semua cekap. Haram kita bunuh. Tu satu lagi dia panggil kalbun lil hirasah, untuk jaga kebun-kebun ni.
pun tak boleh kita bunuh, tak tahu lah. Yang boleh bunuh ni ulama kata kalbun akur, anjing gila ni macam tu kan. Maka sunat kita bunuh. Macam babi tu tak ada kerja pun sunat kita bunuh. Boleh dia saja api bunuh babi. Dapat pahala. Sungguh memang disunatkan bunuh. Sebab tu dalil tanda turunnya Nabi Isa Mahdi ni dua ya. Satu bunuh babi, yang kedua bunuh Yahudi. Sunat kita bunuh duduk saja. Cicak tu. Ayam boleh duduk saja. Saja berbalin ayam ni lestik apa pun mampu saja Nabi ayam mampu itu. Haram weh. Pasal benda yang dihormati. Lepas lembu bunuh tak tahu lah, tak boleh. Duduk saja api duk racun dia, tak boleh dahaga binatang yang dihormati seperti misal kita buat kerana minum dirinya. Ada yang di rumah tapi tak tahu apa minum. Gagah dia ambil sembahyang makan mati terbuluk lah tu mati kehausan. Atau binatangnya atau minum binatang dia. Nampak tak? Ada lebih banyak sikit, ada satu tong tapi untuk makan dia dan makan binatang dia. Gitu. Dan jika tu royah kesudah-sudahan, dan jika hajat seorang yang tersebut pada masa yang lagi akan datang sekalipun. Dah waktu ni ialah cukup. Hak ke depan pi tu pun dia kata kalau gua nak makan ke depan pi tak ada ayat. Belah hajat ke depan. Nampak tak? Hajat takat hari ni cukup takkan nak makan 1 ton dram kot. Betul tak? Dia makan sikit lah tapi ayat ada tu kita 1 ton dram. Tapi untuk hajat ke depan, duk tahu dah kemarau ni bukan nak habis awal lah. Mungkin 2-3 bulan hajat yang ke depan. Walaupun hajat yang ke depan tu pun ulama kata masuk dalam kata uzur. Boleh faham tak? Tu dia sebut itu. Dia kata. Dan jika hajatnya seorang yang tersebut pada masa yang lagi akan datang sekalipun. Hajat yang akan datang sekalipun. Wajib dia kena. Maka pada dia tu maka wajib ia seorang tadi tayamum serta ada yang. Nampak tak? Serta mana? Ketika ataupun sewaktu ada yang serta tu mana sewaktu ada yang tayamum. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keenamnya daripada 6 tu tanah. Tanah yang suci sifat bagi tanah. Yang suci tu sifat bagi tanah. Jadi tanah ada tanah tapi yang suci. Syarat dia tu. Syarat dia yang suci. Apa makna yang suci? Yang mutlak. Dia bukan mustakmal. Maksudnya hak yang kita dah guna pada anggota kita luruh itu mustakmal. Itu tak boleh ambil untuk selagi duduk melekat sini tak apa. Dia tak nama mustakmal. Macam ayam tu lagi duduk lekat di badan tak nama mustakmal. Bercerai itu mustakmal. Tanah yang suci. Ni yang ulama kata sarhul bi syarti huna li raddi sarihan ala man ja'ala turabi ruknan. Jadi dia nak soreh dengan syarat ni. Di sini kerana nak rad ataupun nak tolak soreh atas orang yang menjadikan tanah tu rukun. Tanah bukan rukun, dia syarat. Gitu dia kata syarat kan. 6 syarat. Syarat yang ke-6 ni. Tu maka yang ke-6 ialah tanah tu bukan rukun tapi syarat. Ditambah pula syarat yang ke-7 iaitu suci badan daripada najis yang tidak dimaafkan. Tu tapi tak ada lah sini. Tanah yang suci. Baik. Lagi tiada mustakmal. Lagi apa? Lagi tanah itu tulis gitu. Lagi yang ni lagi tanah itu tiada mustakmal. Tu sifat pada kata suci lah kan. Tanah tu bukan mustakmal. Jadi sifat tanah tadi yang pertamanya tanah tu suci. Yang mustakmal tu tak buat sifat pada suci tu lah kan. Mustakmal. Lagi sifat pada tanah tu ada baginya debu. Kalau tanah kuih tu tanah kuih. Tanah keras lah. Tak ada debu. Upah bedak tau bedak siam. Bedak seketul lah. Ambil dek tonyoh tu. Walaupun lekat ni. Tak boleh. Lagi ada mesti tu. Sifat pada tanah tu. Lagi ada tu dia sebut lah. Yang ada baginya debu. Tu sifat bagi tanah. Kalau tanah kuih tak boleh. Tanah kuih tu mana tanah keras. Tak boleh. Ni macam apa bedak siam lah. Pakai dek putih kan. Tak boleh. Dia kena berdebu. Tu sifat bagi tanah.
Habis. Dan masuk pada tanah itu, apa masuk pada tanah? Yang ni masuk pada kata tanah tu. Segala bagainya, yang ni segala jenisnya. Bagai mana jenis? Jenis segala bagainya, yang ni segala jenis tanah. Nya tanah. Syarat ada debu. Tanah lagu mana? Tak tahu. Syarat tanah. Tanah lagu mana? Nak ambil sudah tanya lepas ni. Ada debu ke tak? Debu. Tanah ke? Tanah. Lagi orang bagi tanah. Tanah. Di mana? Boleh belakang. Gitu. Tapi musim kering, tanah di bendang tu. Dia tahu tang tu dia suci Dia ambil kerah tu. Balik tumbuk. Jadi debu. Yalah. Tak ada masalah. Beri ayak. Beli ayak. Tumbuk ayak Tak apa. Jangan ambil bedak tu lah. Segala bagainya. Baik. Jika tanah ubat sekalipun. Tanah ubat. Tahu tanah ubat? Tanah ubat. Lagu mana tanah ubat Seperti tu buat misal kita jangan memang. Mujuk itu buat misal tidak mampu kita. Batu kawi. Apa batu kawi ni? Ubat ni ubat apa? Buat baja. Ubat tu baja ubat tanah, bukan ubat kita. Batu kawi tu orang tak buat ubat kita. Batu kawi tu dia punya alkali dia lebih lebar. Bila orang bendang tanah tu, dia turun batu kawi ni, dia perancok mesin Lepas tu bila dah habis buat bendang apa semua, waktu kering tu dia tabung. Dia nak neutralkan balik tanah. Dia ubat tanah. Tapi dia tu tanah lah. Tanah pun tak apa. Syarat nama batu kawi tak apa. Tanah batu kawi dia panggil. Warna apa tanah tu? Dia nak putih tak putih. Dia nak putih. Macam kita kata bukit batu kapok tu kan. Macam tu lah. Kita panggil batu kapok, dia panggil batu kawi lah tu. Tu buat simen, buat apa tu. Tanah ubat lah tu dia panggil. Gitu. Bukan buat ubat kita. Tapi syarat apabila ditumbukkan dia kan batu kawi tu. Dia batu dah, dia orang pom meletup kan. Turun seketul. Kalau ditumbuk hancur. Apa jadi debu? Yalah. No. Tanah ubat. Atas ni nama batu tak? Atas kan nama dia batu. Macam batu. Tapi dia batu tu dia macam batu kapur daripada tanah kan. Gitu. Tak apa. Dan yang dibakar daripadanya atas pada kata tanah ubat. Segala bagainya. Jika tanah ubat, jika yang dibakar daripadanya, daripada tanah batu kawi tu. Baik. Tapi dibakar, selama dibakar tu syarat lagi. Ni syarat pada tanah yang batu kawi yang dibakar tu lah. Dia nak buat ubat tu dia bakar lah kan. Selama tiada jadi habu. Nah, bila jadi abu bukan debu dipanggil. Itu abu. Tak boleh tayamum dengan abu. Sebelum jadi habu. Kalau jadi habu, tak boleh. Habu tu lagi halus lah. Habu tapi tak boleh. Tak boleh tayamum dengan habu. Dia kena tayamum dengan debu. Tukar nama. Tukar nama. Lebih tu kayu kan, kayu bara api lah. Itu jadi habu. Habu tak boleh. Pergi ambil tanah kat tengah dapur tu kan. Ada dapur orang tua dah pakai dapur apa kayu kan. Kita ambil tengah tu buat tayamum. Tak boleh hak tu orang buat ubat campur lah. Debu. Habu tengah-tengah dapur tu yang orang guna tu. Pergi ambil hak tengah tu, masukkan layak biar dia hening tu, tuang tapi kan. Dia hening tu bagi minum orang yang demam campur nak bagi dia keluar. Dia nak bagi sejuk balik badan, dia bagi keluar apa habis. Gitu. Kata orang tua lah. Kayu bakar kan? Ya, kayu bakar. Itu habu kayu tu memang bukanlah maksud dia nak tayamum ni. Tu buat ubat. Tapi bila jadi habu, bukan pada ketika tu bukan nama debu, tapi dia habu tanah, bukan debu tanah. Boleh kan? Tak sah. Selagi jadi debu, yalah. Walaupun dia bakar tapi tak jadi debu kan. Ni. Yalah tumbuk tak ada masalah apa. Jadi habu tak boleh. Ambil bata merah debu. Katok lah. Baik. Dan tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Dengan tepung tak sah. Tulis-tulis tempung kata ni tamim pa nga.
Hak tu dia tulis apa? Saya wow, wow. Tepung. Elok betul lah. Pasal apa? Kerana dia melekat pada anggota. Tepung ni melekat. Debu tak melekat, dia akan luruh. Tepung ni melekat. Tambah berayang. Lekit terus. Tiada sah yang bercampur dengan tepung dan kapur. Bercampur dengan kapur tak terpakai, tak bersah. Dan umpamanya bola dengan campur dengan apa pun, campur dengan apa lagi jenis debu-debu itu campur dengan apa pun tak sah. Dan jika sedikit bercampur sekali pun, dia maksud dia tak jadi mutlak dah lah, boleh tak? Baik. Dan pasir atau beri kata tepung, mana tidak sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan pasir. Pasir tadi tu yang halus, yang halus. Pasir tu sifat dia yang halus, tak boleh, kerana dia akan melekat pada anggota. Pasir tu akan melekat pada anggota, pasir halus tu. Dan kata qil, tayamum dengan tanah yang bercampur dengan pasir halus sah, harus. Tapi qaul tu dhaif, pakai mu'tamad weh, tak sah campur dengan pasir. Dan debu tembikar pun tak boleh, walaupun asal dia dah. pasal dia dah dibakar. Debu tembikar, kerana bahawasanya dia bukan dia daripada makna tanah dah ketika tu. Dia jadi tembikar. Jadi tembikar, dia bukan dia pada makna tanah, bukan tanah dah ketika tu. Benda yang dibuat dengan tanah macam periuk tanah, buyung tanah, labu sayung, dia pecah, kita ambil tumbuk, pergi duduk tayamum, tak boleh. Pasal dia bukan makna tanah dah ketika tu. Tu. Ambil apa ni? Debu, tambah debu apa ni? Debu labu sayung. Dia tak pergi debu tanah. Gitu. Boleh faham tak? Itu. Tak boleh. Dia berubah lah. Nampak? Pasal dia jadi bata. Bata tu batu bata. Batu bata lagi. Batu bata. Batu bata. Batu betul. Dia tak batu yang tanah dia tu. Tak boleh, tak boleh. Ambil kat tanah. Wallahu a'lam. Berapa minit yang masuk? Sejam 19 minit. Oh, jadi ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tu daripada hak tadi ke hak ni saja? Daripada yang tadi. Yang tadi tu. Ustaz tengok. Banyak. Tu yang kelima. Dah kenal no. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula fardu tayamum 5 perkara. Wallahu ta'ala alam jadilah. Fardu tayamum. Dia baca kik-kik tu cantik lah. Dia kena gitu Ustaz, ada yang abang pun ada dekat internet yang ambil air semayang pakai satu cebok lah. Dia celup-celup dalam cebok. tak apa tu. Tak apa. Boleh. Tapi syarat tangan tadi kena niat cebok. Syarat itu lah. Dia panggil wajib kena niat takrif, dia panggil. Niat takrif ni. Bila kita niat takrif tu, tangan kita ni pada ketika tu bila jatuh balik buaya tu, dia bukan makna anggota, tapi cebok, seolah-olah cebok. Tapi sunat sebelum tu kita basuh dulu tangan kita ni. Hak tu basuh kerana nak celup, bukan basuh kerana anggota wuduk ke, basuh kerana nak celup. Sunat situ. Tu pun kalau kita yakin kita tak ada najis. Kalau yakin ada najis, wajib kena basuh dulu lah. Lepas tu baru kita cebok yang pertama tu tak payah niat. Dia faham tak? Tak payah niat. Hak basuh tangan tak apa. Main nak basuh muka tu, cebok pertama tu tak payah niat. Kita basuh saja muka dia kecil kerana Allah Ta'ala. Kita nak celup yang kedua tu,
Kita niat tangan aku sebagai jadi cebok lah. Maksud dia bukan tangan dah ketika tu. Dia macam tak ikhtiar seolah tangan lah, seolah cebok lah. Cebok angkat, basuh. Basuh dengan basuh situ lah. Ada syarat ke Ustaz? Contohlah air. Ada syarat? Apa dia? Syarat dia. Pakai tangan, pakai cebok lah. Tak ada. Walaupun air banyak, kita boleh pakai kan? Ya. Sama yang kita ambil di pipe pun macam tu. Kena niat cebok macam tu lah. Gitu. Tapi cara dia ambil tu macam sapu, dia ambil sini. Oh, dia ambil sapu. Tak, tapi kena bagi mengalir. Tu masalah tu. Tapi boleh tak gitu? Boleh. Kadang-kadang orang nak sim air kan. Kalau kita tuang tu dia banyak keluar kan. Kalau kita ada musim yang ni, kita cebok dalam timba dia.